rakaman kita. Jadi untuk makluman tuan-puan, kelas kita pada hari ini dirakam. Kelas kita pada hari ini dirakam. Jadi insya-Allah rakaman ni nanti kita akan share ke dalam kita punya support group WhatsApp. Kita akan share ke dalam kita punya support group WhatsApp. Maknanya rakaman ni bolehlah nak ulang kaji balik ke, nak dengar-dengar balik ke, bagi datang balik idea-idea yang masa belajar tu insya-Allah. Jadi saya ini bukanlah nak mengajar sangat. Saya ini bukan tipu. Saya ini bukan tipu lagi. Jadi saya nak sharing macam mana perniagaan online tu boleh berlaku dan macam mana kita nak berniaga, terutamanya kita akan tunjuk juga macam mana cara nak buat iklan berbayar. Tapi fokus kita pada pagi ini adalah zero cost marketing. Saya nak tuan-puan betul-betul faham apa itu zero cost marketing. Dia zero cost marketing ni ada maksud dia tersendiri sebenarnya. Bukan sekadar menjual, buat promo dekat Facebook, dekat profile, dekat page tu bukan tuan-puan. Sebenarnya dia ada perkara yang sebenar-benarnya. Jadi insya-Allah kita akan bercerita pada hari ini. Siapa yang nak bertanya, macam saya ulang sekali lagi, kalau nak bertanya soalan atau sebagainya, boleh unmute ataupun terus tulis dalam kita punya chat room. Siapa yang rasa, segan lah nak cakap ni, tak apa. Boleh bertanya dekat kita punya chat room insya-Allah. Okey, baik. Hari ni, tajuk kita hari ni adalah Facebook Marketing Strategy. Menjelang new normal ni. Macam Tuan Zahir tadi, masa sesi perkenalan diri tadi, Tuan Zahir pun baru buat page masa PKP hari tu. Jadi masa pandemik COVID melanda, kita masih lagi dalam pandemik sebenarnya, tapi situasinya semakin reda. Tapi kita masih lagi mengamalkan penjarakan sosial dan sebagainya. Dan kelas-kelas seperti ini adalah norma baru. Jadi hari ini saya nak bercerita lebih tentang norma baru ni. Sebenarnya norma baru ni kepada setengah orang bukanlah norma baru dah. Kepada saya benda ni dah bukan norma baru. Kami dah lama dah meeting online dan sebagainya. Tapi bagi setengah orang ini adalah norma baru. Pada saya, bagi majoriti rakyat Malaysia ini adalah norma baru. Baik, insya-Allah kita akan sharing lagi tentang perkara ini. Baik, sebelum tu, ini adalah features yang ada dekat Zoom tuan-puan. Yang sebelah kiri ni adalah join audio. Kalau tiba-tiba terputus kita punya berhubungan, maknanya tuan-puan terkeluar daripada meeting ni, tiba-tiba tak dengar apa yang saya cakap ataupun tuan tak dapat bercakap, tuan-puan pastikan join audio. Yang sebelah kiri sekali yang saya bulat dengan mouse ni. Pastikan join audio. Jadi kalau nak buka tutup video, dekat lambang video ni. Yang ni nak on ataupun off video. Kemudian ciri yang paling penting adalah ciri chat. Yang ni kita akan banyak guna pada hari ini, ciri chat ni. Maknanya ini kita punya chat room. Nak bertanya soalan ataupun tak dapat dengar saya, kabur video tersekat-sekat, boleh tulis di situ insya-Allah. Dan saya pun akan banyak minta respon daripada tuan-puan supaya kelas kita hidup. Dan saya harap tuan-puan boleh respon dekat kita punya chat room insya-Allah. Okey, terusnya. Sebenarnya kita mulakan dengan ini doa dalam hati je. Bukan saya nak doa, saya bukan ustaz sebenarnya. Jadi saya nak kita saling mendoakan satu sama lain. Kita saling mendoakan satu sama lain insya-Allah supaya hidup kita lebih berkat, rezeki kita lebih mudah insya-Allah. Baik, seterusnya. Ini adalah apa yang kita nak cerita hari ini. Sesi hari ini tak adalah formal sangat. Kita buat biasa-biasa je. Boleh terus nak tanya saya atau sebagainya, boleh, tak ada masalah. Tapi kita akan bincangkan perkara apa? Perkara tentang Facebook marketing pasca pandemik. Sebab ada banyak perubahan tuan-tuan. Ada banyak perubahan. Sangat banyak. Nanti saya ceritakan. Seterusnya. Ini kes macam kes Tuan Zahir tadilah. Nak bisnes, sebelum ni bisnes offline, nak convert kepada online. Macam Tuan Zainal pun baru sebulan lagi dia nak jual jus jantung tu. Jadi insya-Allah kita akan bercerita lanjut nanti. Dan ini adalah kesilapan utama kita. Jadi apabila kata nak menjual online ni, dia terus saja menjual. Dan ada setengah kes masa pasca Covid baru ni, dia bila nak berniaga online ni, dia terus habiskan beribu-ribu untuk buat platform.
tapi dia tak belajar basic lagi. Dia terus dia buat platform tapi dia tak belajar basic lagi. Dia upah orang untuk bina platform yang mahal-mahal tapi dia belum belajar basic lagi. Jadi kita sebenarnya kita kena, benda tu tak salah sebenarnya tapi kita kena back to basic. Itu yang saya nak ceritakan. Saya nak highlightkan kepada tuan-puan hari ini supaya kita akan back to basic. Apa benda basic tu? Basic sebenarnya tak semua orang tahu basic ni. Tak semua orang tahu basic ni, tak semua orang tahu. Nama je basic je. Nama sahaja basic tapi sebenarnya tak semua orang tahu, insya-Allah. Okey, seterusnya. Kita akan sentuh juga tentang zero cost marketing. Apa maksud sebenar zero cost marketing? Tadi Tuan Zainal kata zero cost marketing adalah share dekat group, dekat page. Saya tak kata tak betul. Saya tak kata tak betul. Tapi saya akan ceritakan apa sebenarnya maksud zero cost marketing ni. Apa sebenarnya maksud zero cost marketing ni. Ada orang buat kelas bayar ratus-ratus tau, semata-mata nak mengajar tentang zero cost marketing. Tapi tuan-puan, insya-Allah saya akan share hari ni apa maksud zero cost marketing ni. Kelas kita tak lama, sampai jam 12 je. Tapi saya rasa memang agak heret lah sikit. Agak mengheret hingga ke 12 lebih, insya-Allah. Jadi kita akan sentuh juga tentang iklan berbayar. Yang ni kita akan pergi secara tak terlalu dalam lah. Tapi saya akan tunjuk macam mana nak buat iklan dulu. Itu dia iklan berbayar juga. Dan ini saya nak highlight. Benda ni sangat penting tuan-puan. Bila kita nak berniaga online ni poin-poin baru belum saya huraikan lagi. Ni baru poin-poin lagi. Saya nak tuan-puan nampak, faham apa yang kita nak cerita hari ni. Saya bagi teaser dulu. Iaitu last kali dalam poin saya ni iaitu power of database. Dia kalau berniaga offline ni kita buka restoran, kita tunggu orang datang. Tapi yang ni bila kita berniaga online ni kita tak ada kedai. Kita ada kedai tapi kedai online. Jadi macam mana orang nak datang? Kita kena panggil, kita kena sahut. Jadi sebab itulah database sangat penting. Terutamanya tahun 2020 ni kita panggil database adalah raja. Database is king. Macam mana benda tu? Saya akan huraikan satu persatu, insya-Allah. Seterusnya. Ini saya nak perkenal diri dululah. Tuan Amir dah cerita sebenarnya tentang saya dalam Facebook group WhatsApp group kita tadi. Tuan Amir dah cerita dah dalam WhatsApp group kita tadi. Ini nama saya. Lambat perkenal diri Habis 3 slide baru nak perkenal diri. Tapi tak apa. Baik, saya nama penuh saya Muhammad Syazril Hisham bin Muhammad Saifuddin. Saya orang Terengganu. IC11. Saya asal dan dibesarkan di Terengganu tapi pernahlah bila belajar tu saya belajar keluar daripada Terengganu lah. Dan saya memulakan pekerjaan saya 5 tahun pertama makan gaji pun saya tak duduk di Terengganu. Saya duduk di Selangor. Jadi tapi sekarang ni dah balik menetap di Terengganu sebab yalah jaga family dekat sini. Nama Facebook saya Syazril Hisham Saifuddin. Nama Facebook saya Syazril Hisham Saifuddin. Nama page saya pun Syazril Hisham Saifuddin juga. Jadi boleh like lah saya punya page dan juga boleh add saya sebagai friend juga. Saya berniaga online ni baru lagi tuan-puan. Baru lagi. Sama lebih kurang macam tuan-puan juga. Saya berniaga online ni baru lagi sejak tahun 2017. 2017 saya start berniaga online. Jadi daripada tahun 2017 sampai ke tahun 2020 ni memang dah hit juta lah saya punya sale tu secara keseluruhan. Tapi tahun 2019 saya punya personal sale daripada Facebook sahaja adalah 879,000. Tak banyak. Daripada Facebook saja tak banyak. Dalam dekat 900,000. Itu nilai sale. InsyaAllah. Jadi saya akan sharing macam mana benda tu berlaku tuan-tuan. InsyaAllah. Saya merupakan salah seorang daripada DBE ni. DBE ni maksudnya Digital Business Expert. Seorang sini bernaung di Speed Office Academy sebagai Digital Business Expert. Maknanya kalau sesiapa yang daripada offline tu nak mendigitalkan bisnes mereka, insyaAllah boleh, kami akan bantu. Saya nak pada tahun ini kita akan lebih banyak membantu insyaAllah dan sampai mati pun nak membantu banyak insyaAllah. Okay, baik.
Jadi tuan-puan, saya kira tuan-puan ni saya pukul rata lah senang Saya yakin ada yang memang dah pro ni. Mungkin ada Insta famous kot dalam kalangan kita ni. Jadi saya yakin ada di kalangan kita yang pro, tapi ramai majoriti saya kira ada yang belum ada page, ada yang baru buat Facebook. Jadi saya nak cerita dulu, saya tak nak pergi dalam lagi, saya nak cerita dulu apa dia persediaan di social media untuk memulakan langkah ni. Social media dalam konteks yang saya nak bercerita hari ini adalah Facebook lah. Adalah Facebook. Jadi tuan-puan perlu diingat Facebook ni adalah token besar dalam bidang social media ni. Facebook adalah token besar. Mereka juga adalah pemilik kepada Instagram dan Facebook juga Tuan Mark Zuckerberg tu adalah pemilik juga kepada WhatsApp. Jadi tiga benda ni sebenarnya boleh diintegrate sebab dia token sama. Facebook page boleh diintegrate dengan WhatsApp Business. Facebook page boleh diintegrate dengan Instagram Business. Dia saling berkait. Jadi, persediaan pertama sekali apabila tuan-puan nak terjun ke bidang online ni, saya tekankan dulu, kemas ini profil dulu. Sejujurnya, apabila nak terjun ke bidang online ni, dia main buat je profil tu, siap profil tu letak gambar dan juga keping, terus dia letak produk dia. Itu salah tuan-tuan, itu salah sama sekali. Tak ada rayu-rayuan memang itu salah terus. Jadi pertama sekali kita kena bina profil kita dulu. Letak gambar kita, letak gambar betul lah, jangan letak gambar kereta. Letak gambar betul, jangan letak gambar kereta dan jangan letak gambar produk. Ini syarat. Facebook profile jangan letak gambar produk lagi. Letak tulis dulu daripada mana, asal kat mana, sebelum ni kerja kat mana, sebelum ni belajar kat mana, tulis dulu. Ini adalah social media. Ini adalah tempat orang bersosial. Jadi ingat tempat social media ni bukan tempat menjual. Itu yang pertama. Letak dalam kepala, setkan di minda, social media bukan tempat menjual. Tapi nak menjual, ada kaedahnya, ada caranya. Jadi apabila dah baru lagi buka Facebook ni, baru lagi ada profil ni, saya nak tuan-puan add seramai mungkin kawan. Jangan add yang berapu-rapu. Add yang kalau boleh yang betul-betul kawan lah. Kawan-kawan lama, kawan-kawan anak-anak kita. Maknanya kalau kita dah berumur, boleh add juga kawan-kawan anak kita. Mereka adalah potensi baru untuk membeli. Jadi add seramai mungkin. Add seramai mungkin. Facebook profile ni tuan-tuan, dia punya limit dia adalah 5,000 orang. Dia punya limit friend kita adalah 5,000 orang. Bila dah penuh tu, ada setengah orang dia buka Facebook profile baru. Contoh, Puan Aziah contoh. Nama Facebook mula-mula dia Aziah. Nama Facebook kedua Aziah 2. Macam retis gitu. Sebab ada dua profile. Tapi cara paling mudah adalah buat page. Tapi Facebook profile jangan tinggal. Teruskan posting-posting, bina engagement di situ. Walaupun kita tak boleh add friend dah, bila dah lebih daripada 5,000, tapi kita masih lagi boleh follow orang. Dan kita juga boleh, orang juga boleh follow kita. Itu kelebihan dia. Facebook profile sekarang walaupun dari segi friendnya, Facebook dah limit, tapi dari segi followersnya, Facebook tak limit. Sebab tu kalau perhatikan, beberapa figura hebat walaupun friend dia tu dah penuh 5,000, tapi follower dia sampai puluh ribu, sampai ratus ribu. Jadi kekal maintain tuan-puan punya personal profile. Jaga engagement di situ. Macam mana nak jaga engagement? Saya akan tunjuk lanjut nanti insya-Allah. Seterusnya, yang ni bina engagement. Saya dah sebut tadi bina engagement. Dan kita pergi kepada profile dulu. Ini contoh profile. Ini profile saya sendiri. Contoh ini adalah profile saya sendiri. Saya tak ambil profile lain lah. Senang lah profile sendiri ni. Senang nak angkat diri. Gurau ya. Okey, baik. Apa yang paling penting tuan-puan adalah yang pertama sekali semestinya adalah profile picture tu. Saya ulang sekali lagi. Pastikan gambar sendiri. Jangan pula letak gambar kereta, gambar apa lagi.
gambar kedai dia, gambar rumah dia, ataupun yang muda-muda yang belum kahwin ni, letak gambar makwa. Itu salah sama sekali. Letak gambar sendiri. Sebab kita nak up diri kita ni. Kita nak orang kenal kita. Dia bahasa mudahnya, kita nak orang tahu kewujudan kita. Kita nak orang tahu kewujudan kita. Itu penting. Ini maksud utama Facebook profile. Nak orang tahu kewujudan kita. Nama. Pastikan nama betul. Pastikan nama betul. Kalau tuan-puan ni ada yang Datuk, Datin, maafkan saya kalau saya tak address pada awal. Tak ada masalah nak letak Datuk terus pun boleh, tak ada masalah. Tapi nak letak nama sendiri pun boleh, tak ada masalah. Tapi pastikan nama sendiri. Bukan Adam Honda, tidak. Tidak. Bukan kalau dia jual telefon, contoh dia jual Oppo. Hisham Oppo, tak aci. Pastikan nama sendiri. Seterusnya, dekat intro. Ini perhatikan dekat profil tuan-puan, dia ada satu kawasan yang kita kenali sebagai intro. Dia kalau dekat masa kita nak edit tu, dia sebut sebagai edit bio. Dekat sini tuan-puan, jangan menjual lagi. Saya perhatikan ramai yang bila part intro ni, terus dia intro dia punya produk. Zap cerita kat sini. Produk aku ni apa boleh beli kat mana, jangan. Ini bukan tempat dia lagi. Facebook profile adalah tempat untuk kita perkenalkan kepada orang siapa kita, siapa diri kita. Jadi kita nak perkenalkan kepada orang dulu siapa diri kita, bukan apa yang kita jual lagi. Bukan apa yang kita jual lagi. Baru tempat untuk kita perkenalkan diri dulu. Jadi dekat intro ni, cerita siapa kita. Cerita siapa kita. Macam saya ni, saya cerita secara ilmiah lah. Saya cerita secara ilmiah. Tapi tuan-puan boleh bercerita cara masing-masing. Boleh bercerita cara masing-masing. Maknanya saya Halim, berasal dari Kelantan, tinggal di Bandar Baru Bangi sekarang. Boleh, tak ada masalah. Tak jadi masalah. Boleh tulis intro. Tapi jangan meniaga terus. Yang dekat bawah ni pula, kita ada info tentang diri kita. Kalau dekat profile tu dipanggil edit about tu, edit profile tu, edit dekat sini. Letak dulu. Sebelum ni kerja kat mana, sebelum PKP, sebelum kena apa kita panggil pemecatan kerja atau sebagainya, tulis sebelum ni bekerja dekat mana, sekarang ni nak berniaga apa. Kat sini baru tempat dia untuk tulis kita kerja apa, kita sebelum ni kerja kat mana, status kita apa. Ini maksudnya social media. Kita update dekat sini dulu. Jangan nak letak dekat intro lagi, update dekat tempat yang betul. Dia ada tempat-tempat dia. Jadi dekat sini pastikan lengkap. Dia punya status, dia punya kerja kat mana. Ataupun kalau ada website, boleh letak terus tuan-puan punya website. Itu tempat dia. Jadi dekat bawah tu pula, dia ada, kita gelar sebagai features photo. Features photo. Features photo ni ada banyak cara. Ada setengah orang, dia letak gambar-gambar yang terbaru-terbaru dia. Ada yang buat macam tu. Tapi kalau kita baca dekat Facebook punya bukan rule lah, dia punya cadangan, features photo adalah tempat untuk kita bina milestone kita. Contoh, kat situ ada 9 jenis gambar, 9 gambar dia punya ruang tu kan. Jadi boleh start, aku habis tadika, ni gambar tadika aku. Aku habis sekolah, ni gambar sekolah. Aku habis universiti, ni gambar universiti. Boleh letak tuan-puan punya mileage, tuan-puan punya timeline. Boleh letak kat situ. Contoh, kalau nak letak timeline perniagaan pun boleh. Mula daripada kedai kecil ke kedai besar. Anak seorang, anak 5, anak 7, isteri seorang, isteri 2, isteri 3. Boleh letak dekat situ. Kalau berani. Itu dia. Features photo boleh jadi tempat kita punya mileage, timeline kita. Supaya orang nampak, siapa dia ni? Tapi bila tengok dekat feature photo, oh dia ni zaman sekolah, aku ingatlah. Sebab dia letak gambar zaman sekolah kat situ. Itu matlamat features photo punya cara. Tuan-puan ni kalau apa yang tak ada dalam nota ni boleh salin dekat kertas dan pen masing-masing. InsyaAllah. Jadi setakat ni masih boleh Boleh lagi. Kalau boleh, saya minta komen boleh dekat kita punya group chat. Jadi perkataan yang saya tunggu adalah perkataan boleh. Kalau tak boleh, rasa suam-suam kuku je, boleh maklum juga. Rasa suam-suam kuku. InsyaAllah kita akan hangatkan lagi insyaAllah.
Alhamdulillah. Wah, terbaik ya. Saya dapat respon kat sini. Syukur Alhamdulillah. Ramai yang respon. Terbaik. Kita ada siapa respon kat sini? Puan Fatin, Puan Nur Nabila, Tuan Hashim, Tuan Zainal ada, Tuan KM Loh ada, Puan Salina, Tuan Fakrul Razi, Tuan Remy, Puan Efwa, Puan Mama Mila. Oh, tadi tak ada Puan Mama Mila ni, baru ada, baru masuk ke? Tuan Zahir, insya-Allah kita akan meneruskan kita punya sesi. Jadi tuan-puan, saya pesan apa yang tak ada dalam nota boleh tambah. Oh, tukar nama. Puan Mama Mila kita tukar nama. Okey, baik. Seterusnya, ini adalah situasi kita sekarang. Tuan-puan kena faham. Ini adalah situasi kita sekarang. Saya tulis dekat slide kita ni, kita terpaksa. Kita terpaksa. Terpaksa apa? Kita terpaksa apa? Kita terpaksa kurang sosial di dunia fizikal. Kalau kita pergi mana-mana sekarang, Pak Long Mael hari-hari berpesan. Pak Long Mael hari-hari berpesan, kekalkan selamat, kekalkan jarak sosial. Jadi kita akan kurang kita punya sosial kita di dunia fizikal. Kita kurang. Sebab banyak kena jarak-jarak dah dekat luar, yang dunia sebenarnya banyak kena jarak-jarak dah. Jadi kita akan banyak bersosial pula di media sosial sebagai usahawan. Bukan bersosial di media sosial sebagai penari TikTok, tapi kita akan bersosial di media sosial sebagai usahawan. Jadi macam mana benda ni? Saya akan tunjuk kepada tuan-puan. Macam mana benda ni? Saya akan tunjuk kepada tuan-puan insya-Allah. Pegang perkataan ni, kita akan banyak bersosial di media sosial sebagai usahawan. Macam mana? Saya akan tunjukkan. Kita kena banyak buat konten. Kita kena banyak buat konten. Macam mana? Saya akan tunjukkan juga. Jadi ini adalah cara untuk bersosial di Facebook. Tadi saya sebut kita tak boleh nak bersosial banyak di dunia luar. Kita akan bersosial banyak di Facebook, di social media. Tak kisahlah Instagram ke, Facebook ke, Twitter ke, WeChat ke. Kita kena bina engagement. Macam mana nak bina engagement? Facebook sebenarnya semakin hari semakin ramai orang jadi ada profil. Ramai orang sign up Facebook, semakin ramai semakin hari. Jadi dalam Facebook tu semakin hari semakin pack, semakin lemas. Masing-masing nak menonjolkan diri. Dia ni nak menonjolkan diri sebagai penjual aiskrim, dia ni nak menonjolkan diri sebagai penjual cili, dia ni nak menonjolkan diri sebagai salesman Toyota dan sebagainya. Jadi ramai yang berebut dekat wall Facebook kita tu, ramai yang berebut. Jadi macam mana kita nak bina engagement? Macam mana kita nak kekal wujud dekat situ? Macam mana kita nak orang perasan kita kat situ? Adalah kita kena bina engagement. Apa maksud bina engagement ni? Okay tuan-tuan, boleh salin kalau tak ada dalam nota boleh salin. Bina engagement ni maksudnya kita kena buat banyak posting. Kena selalu posting. Boleh buat storytelling. Bila saya kata storytelling ni, mesti ramai yang fikir, apa benda dah aku nak cerita pula ni, kena buat storytelling pula ni. Jangan risau tuan-tuan. Saya akan tunjukkan contohnya. Saya akan tunjukkan contohnya. Ya. Baik. Macam mana posting storytelling ni? Dia ada 4 cara. 1, tulis maklumat produk. 2, cerita manfaat produk. 3, buat promo terus. Dan yang 4, bercerita tentang diri kita. Dalam 4 pilihan ni, saya tanya jujur tuan-puan sekalian peserta hebat, yang mana yang paling orang nak baca dan yang mana yang paling orang tak nak baca? Saya mula dengan yang paling orang nak baca dulu. Minta tulis nombor dekat kita punya group chat. Yang mana rasa-rasanya yang paling orang nak baca. Minta tulis nombor dekat kita punya group chat. Kalau rasa nombor 1, tulis nombor 1. Kalau rasa nombor 2, tulis nombor 2. Tuan Zahir kata nombor 4. Puan Mama Mila kata nombor 4. Tuan Remy kata nombor 4. Puan Afifah kata nombor 4 juga. Terbaik. Itu dia. Itu yang kita nak. Jadi, kita nak buat apa yang orang nak. Semua kata, Tuan Hashim kata, Tuan Zainal kata, semua dia nak bercerita. Jadi, kita tak nak tengok orang duduk posting menjual, cerita manfaat, buat promosi, tak nak. Jadi, kita nak bercerita. Susah ke nak bercerita ni?
susah ke nak bercerita ni, cara untuk bercerita saya akan tunjukkan dekat sini sekejap. Okey. Saya buka balik. Okey. Semua setuju dengan saya bahawa nombor 4 iaitu bercerita tentang kita sebagai usahawan adalah cara terbaik untuk bina engagement. Ini bukan saya cerita, ini adalah pakar yang bagi tahu benda ni. Dan tuan-puan pun setuju, alhamdulillah. Jadi saya nak tuan-puan start buat bila kita berakhir kelas ni. Hari ni kena start buat. Tak apalah nak cerita apa-apa pun boleh. Tapi saya beri contoh dekat sini. Okey. Bila nak bina konten ni, salah satu tips dia adalah tuan-puan kena banyak membaca. Ini adalah tempat yang paling saya banyak buat rujukan lah tentang konten, iaitu Tuan Khairul Hakimin Muhammad. Saya tulis sikit nama sebenar dia kat sini. Saya takut tuan-puan tak faham apa maksud KHM ni. KHM ni maknanya Khairul Hakimin Muhammad. Beliau ni, Tuan Khairul Hakimin kita ni merupakan, kalau saya bahasa mudahnya, saya gelar dia sebagai bapa konten negara. Tuan-puan boleh follow dia di Telegram Content KHM, t.me/Content KHM. Boleh follow dia, boleh belajar macam mana nak buat konten. Ini adalah petikan daripada dia punya sharing dalam grup itu. Saya kongsi hari ini supaya kita boleh nampak apa yang kita perlu cerita. Apa yang kita perlu cerita. Sebab apa tuan-puan? Benda ni sebenarnya kalau saya suruh ni, kalau ada orang tanya macam mana aku nak buat sale dekat Facebook, saya pun kata, buatlah cerita. Buat storytelling banyak-banyak dekat Facebook. Orang akan baca. Dia pun kata, tak pandai dah aku. Apa aku nak tulis? Aku nak cerita apa? Itu adalah satu argument utama. Argument yang biasa. Bila saya kata storytelling, macam mana aku nak buat? Dia tak tahu nak buat macam mana. Jadi saya bagi contoh tuan-tuan. Sebagai contoh, soalan dia kat sini. Tuan, saya jual tudung. Konten saya tak banyak. Hari-hari masuk kerja. Hari-hari masuk kerja. Maknanya dia ni peniaga online tapi dia ada pekerjaan tetap juga. Jadi dalam online dia ni nak uruskan hal tudung, kaki tangan, kurier, balik dan sampai rumah dan sibuk uruskan rumah tangga. Dia minta bantu dia. Macam mana dia nak storytelling di Facebook ni. Okey. Jadi apa jawapan Tuan KHM? Apa jawapan Tuan KHM? Ni saya bagi contoh Saya bagi contoh, bayangkan puan ni dia jual tudung. Jual tudung, macam mana dia nak bercerita? Apa dia nak cerita? Jadi jawapan Tuan KHM mudah. Okey, sebagai contoh. Dia jual tudung. Ceritakan tentang realiti kehidupannya sebagai peniaga tudung. Ceritakan. Apa yang boleh dicerita bila kita bangun tidur? Ni posting untuk pagi. Saya akan cerita nanti berapa kali kena posting, jam berapa kena posting, saya akan cerita. Jadi untuk posting pertama setiap hari, boleh cerita tentang bangun tidur, uruskan anak. Ini posting tips uruskan anak. Ini idea untuk posting. Bila dah selesai bangun tidur, selesai uruskan anak, siapkan sarapan pula untuk anak dan suami. Apa boleh posting? Boleh posting resepi, tips siapkan sarapan ataupun buat bekal, cerita. Hari ni Amsyah pergi sekolah, bawa bekal macam ni. Boleh cerita dekat Facebook. Yang itu orang nak baca sebab tu cerita. Bila nak kejutkan anak, susah bangun pagi. Bagi tips macam mana nak bagi senang anak bangun pagi. Tak kira lah tips bahaya ke apa ke. Tapi boleh share benda tu. Itu adalah contoh. Jadi realiti kehidupan tu boleh dijadikan sebagai konten. Ini adalah contoh tuan-puan. Tak wajib, bukan kata, oh aku tak nak cerita pasal ni. Tak apalah kalau tak nak cerita pasal ni, boleh cari benda lain. Ini adalah contoh. Jadi seterusnya, hantar anak sekolah pula. Dia pun bersembang dengan anak. Dia bersembang dengan anak dia. Anak dia kata, Abah belikan pensel color hari ni, nak duit lebih. Dia pun, kan semalam dah beli, dia kata. Kan semalam dah beli. Alah, hilang. Jadi, boleh cerita dekat Facebook. Inilah masalah anak-anak. Daripada zaman dulu ke zaman sekarang tak berubah-ubah. Pensel warna tetap hilang setiap hari. Mesti daripada zaman kita lagi macam tu kan. Jadi boleh olah benda tu buat posting. Tadi saya bagi contoh je ayat. Tuan-puan boleh olah dengan
lebih baik. Saya yakin tuan-tuan boleh bercerita dengan lebih baik, saya yakin. Seterusnya, 3 posting dah kat situ ni, 3 posting dah ni. 3 posting dah ni. Posting keempat, masuk kerja. Nampak 20 warna kain, ada 100 design. Ni masuk dah nak menjual tudung dah. 3 posting pertama tadi belum menjual lagi tuan-puan. 3 posting pertama tadi kita undur balik. 3 posting pertama ni belum menjual lagi. Baru nak tarik orang baru. Dan 3 posting ni dia bersifat tarik crowd. Sebab bila kita bercerita, ramai yang nak dengar, ramai yang nak komen. Komen, anak aku pun macam tu lah, anak aku pun susah bangun pagi. Dia akan saling mengkomen dekat situ. Jadi 3 posting awal ini adalah sifat dia untuk menarik crowd tuan-puan. Faham ke faham ni? Jadi 3 posting pertama ini adalah untuk menarik crowd. Jadi posting yang keempat ni, dah mula nak menjual dah. Tak ada suara. Yang lain macam mana? Okey ke? Puan Zunaida kata tak ada suara. Yang lain macam mana? Boleh respon saya? Yang lain boleh dengar saya ke? Ada. Tuan Zahir ada. Tuan Fatul Aziz boleh dengar. Mungkin Puan Zunaida boleh make sure, pastikan join audio. Puan Zunaida pastikan join audio. Saya tarik sikit. Okey, yang lain boleh dengar. Alhamdulillah. Jadi, bila 3 posting pagi tu, saya teruskan kita punya kelas. Bila 3 posting pagi tu, dah bercerita dah tarik crowd dah. Puan Zunaida, Alhamdulillah. Okey, terbaik Puan. Jadi 3 posting yang pertama tu, tarik crowd dah. Bila dah tarik crowd, dah tarik engagement orang, yang keempat tu, barulah kita nak buat posting tentang design-design dan selfie kita. Yang tu barulah kita nak menjual. Kat sini baru nak menjual di posting yang keempat. Jangan cepat nak menjual. Seterusnya, boleh buat tutorial juga. Tunjuk bagaimana cara gosok tudung. Hari ni gosok tudung, esok betulkan yang atas ni. Lusa macam mana nak buat klip-klip yang tepi ni. Tulat macam mana nak pakaikan kerongsang tu. Banyak sebenarnya konten yang boleh dibuat ni. Sebagai contoh kat sini, Tuan KHM kata, tunjuk bagaimana cara gosok tudung, tutorial cara pakai tudung. Ada 18,321 cara. Boleh buat semua. Boleh susun cara-cara tu. Hari ni cara pertama, lusa cara kedua. Hari ke 18,321 tu, cara ke 18,321. Kan banyak cara. Jadi boleh susun. Jadi dah ada 5 posting kat situ. Dah ada 5 posting dekat situ. Yang 3 pertama tadi belum menjual. Yang 2 ni kita nampak macam tak menjual tapi sebenarnya dah menjual dah. Faham ke faham ni? Faham ke faham ni? Kita tak dapat menjual tapi dah macam menjual dah, insya-Allah. Okey. Tengah hari pula. Pergi lunch kedai makan. Boleh posting review kedai tu. Posting yang baik-baik je lah. Janganlah kalau jumpa rambut dalam tu janganlah pergi review yang tu tak baik ya. Kalau boleh jangan cerita posting negatif. Kita dalam sebagai usahawan ni, posting negatif adalah haram sama sekali. Sebab kita tak nak create negative vibe. Kita tak nak create persekitaran yang negatif. Kita tak nak yang tu. Kita nak positif je. Jadi boleh sebagai contoh lunch, boleh posting review kedai makan. Seterusnya, bila petang sikit ni, nak courier pula cerita pasal JNT datang. Ambil gambar, lori JNT datang ambil barang kat kita. Boleh. Ataupun kalau JNT tak datang, kita pergi JNT. Boleh posting dekat situ. Panasnya cuaca hari ni datang JNT. Boleh. Itu adalah contoh posting juga. Jadi, bila balik rumah malam, siapkan dinner. Ni last. Boleh share resipi. Ini adalah contoh-contoh dia punya posting. Kalau tak ada idea lagi, saya tak tahu nak kata apa dah. Sebab ini adalah apa yang berlaku dalam hidup. Ini adalah realiti yang berlaku dalam hidup. Dan media sosial adalah tempat yang betul untuk cerita benda ni. Sebab itu kan media sosial. Jadi tak ada masalah lah kalau kita nak bercerita tentang perkara seperti ini. Kalau dapat sesuatu, saya minta komen dapat dalam kita punya chat room. Saya nak masih lagi kekal fokus
dan kekal berinteraksi dengan saya. Siapa dapat sesuatu komen? Dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Ramai yang dapat Puan Nur Nabila, Puan Esther kita, Puan Zahir kita. Wah ni peserta hebat, dia punya respon sangat hebat. Alhamdulillah, nampak flow dah. Puan Mama Mila. Puan Mama Mila ni bisnes apa? Boleh saya tahu? Boleh komen dekat kita punya group chat. Bisnes apa ya Puan Mama Mila? Mungkin kita boleh berkongsi tentang bisnes Puan Mama Mila. Saya jual lampu garam. Saya jual lampu garam. Banyak benda yang Puan Mila boleh dapat daripada contoh posting tudung ni. Ikhtiar perubatan Islam. Yang lampu yang warna oren-oren tu kan? Ini saya pernah tengok ni, iklan dekat Facebook ni, lampu yang oren-oren tu. Dekat Shopee pun saya pernah tengok juga. Okey, baik. Ini adalah contoh dia. Jadi tuan-puan, saya nak draftkan Puan Aziah. Terima kasih Puan Aziah, alhamdulillah. Jadi saya nak tuan-puan draftkan apa yang boleh dicerita setiap hari. Draftkan apa yang boleh diceritakan setiap hari dan kita akan buat jadual posting. Saya tunjuk ke depan ni. Okay. Buat jadual posting. Buat jadual posting. Macam Tuan Khairul Hakimin bagi tadi, dia ada 8 semua. 8 posting. Tapi saya tahu ramai antara kita yang tak dapat mampu pun nak buat 8 ni. Tapi di peringkat permulaan ni tuan-puan boleh mulakan 3 dahulu. 4. 3 dahulu. 3 wajib kan tuan-puan? 3 wajib. Jadi minimum ini 3 kali sehari ini adalah minimum. Apa waktu dia? Waktu dia ada 3 juga. 1 pagi, 1 tengah hari dan 1 petang. Dia menurut kajian, waktu terbaik adalah untuk dapatkan crowd adalah 3 waktu ini. Waktu pagi sebab orang nak pergi kerja kan, tengah berjalan, tengah tunggu traffic light ke, tengah tunggu LRT ke, dia akan belik dia punya media sosial. Jadi masa tu engagement sangat tinggi. Pada waktu tengah hari pula, masa lunch tu engagement tinggi juga. Kenapa? Kerana orang sekarang makan berlaukkan telefon. Dah tak ramai dah orang makan berlaukkan ikan sekarang. Ramai yang makan berlaukkan telefon. Ini bukanlah satu sikap yang baik sebenarnya tuan-tuan. Tapi kita boleh dapat sesuatu peluang daripada sikap ini. Jadi kalau nak posting tengah hari, sangat sesuai waktu lunch tu. Sebab masa tu engagement sangat tinggi. Dan waktu petang pula, waktu orang balik kerja tu, yang tu pun adalah waktu terbaik juga untuk dapatkan crowd ni. Adalah satu waktu yang terbaik. Pertamanya pukul 5 hingga 7 petang. Itu perfect. Jadi kita untuk bermain di media sosial ni, kita ada 15 jam. Kita ada 15 jam untuk buat posting. Macam pesan Tuan Khairul Hakimin tadi, buat 8 posting, maknanya dia menggunakan keseluruhan waktu 18 jam tu untuk bina engagement dengan orang. Untuk bina engagement dengan kawan-kawan di Facebook. Sebab apa saya kata 15 jam? Sebab kita ada masa 7 pagi sampai 10 malam sahaja. Elakkan posting lebih daripada jam 10 malam. Sebab lebih daripada jam 10 malam ni memang engagement dia sangat rendah. Jadi Facebook ni dia pandai. Bila dia tengok orang tu banyak engagement, dia akan jaga orang ni supaya selalu naik dekat newsfeed tu. Facebook tu macam tu. Semakin banyak engagement, even posting tu 2 hari lepas tapi banyak orang like, dia akan naik lagi dekat tuan-puan punya newsfeed. Itu kelebihan dia. Itu saya kata kena buat banyak posting dan dapatkan crowd. Itu cara dia. Tapi kalau kita buat posting tapi tak banyak orang like tu, ada yang tanya saya, kenapa tak ramai orang like? Dia sebenarnya kita nak bina engagement ni bukan kita semata-mata buat posting. Kita pun kena bina engagement juga dengan orang lain. Contoh, kawan-kawan kita buat posting, kita kena like lah, kita kena komen, kita kena share. Itu adalah engagement. Jadi banyakkan komen, banyakkan like, banyakkan engagement dengan orang lain juga. Supaya orang tu akan nampak kita. Kalau terutamanya kawan-kawan baru yang lama kita tak jumpa ni, kita boleh komen dia orang. Supaya kita akan kekal naik dia dalam dia punya newsfeed. Sebab bila kita komen dia sekali, Facebook akan tunjuk posting kita pula dekat orang tu. Itu cara dia. Sebab tu kita bina engagement. Sebab tu kadang-kadang orang yang usahawan ni dia tak locate
nak komen dekat posting orang. Perasan tak? Kalau ejen takaful tu, hari-hari dia komen kita kan. Kalau ejen penapis air tu, hari-hari dia komen kita kan. Sebab memang sifat dia, bila dia bina engagement dengan orang, orang akan nampak dia punya posting nanti. Dan kita pun secara mudahnya, dalam bahasa mudahnya, kita akan rasa tu hutang budi. Oh, yang itu dia komen aku kena komen dia lah pula. Itu dia. Itu dia tuan-puan. Sebab engagement ni terbina daripada interaksi dua hala. Sebab tu saya nak tuan-puan respon dengan apa yang saya ceritakan. Sebab kalau tuan-puan tak respon, saya tak dapat interaksi dua hala. Tuan-puan tak dapat fokus, saya pun jadi lemau nak sharing. Sebab tu kita kena ada interaksi. Sama juga macam situasi di Facebook. Kena ada interaksi. Tuan-puan kena banyak like orang, kena banyak komen orang, rajin-rajin share orang punya posting. Jadi orang pun akan buat perkara yang sama kepada tuan-puan. Jadi kita kena betul-betul aktif. Bukan je bangun pagi, belilah susu saya. Contoh. Jangan terlalu menjual. Kita kena banyak tarik tali. Tarik sikit, tolak sikit. Tarik sikit, tolak sikit. Itu cara dia. Jadi seterusnya, ini. Selain daripada 3 kali, kalau rasa nak up sikit, boleh buat lebih, buatlah 6 kali sehari. Boleh buat 6 kali sehari. Tapi waktu aktif dia, sama macam saya bagi tahu awal tadi, jam 7 pagi hingga 10 malam. Tuan-puan ada 15 jam. 7, 8, 8, 9 sampai 10 malam tu ada 15 jam. Gunakan sebaik-baiknya. Okey. Ini adalah contoh untuk kita buat jadual posting 1 bulan terus. 1 bulan terus. Jadi dia macam kalendar lah. Dia macam kalendar. Ada 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan, 4 hari bulan. Jadi boleh susun terus. Contoh 1 hari bulan aku nak sharing. Tulis kat sini. Ini contoh untuk 1 hari bulan. Yang row atas ni 1 hari bulan 1 hari bulan. Sorry. Saya tulis sikit sebagai contoh untuk bagi tuan-puan nampak lebih jelas. Contoh 1 hari bulan, pagi, apa nak cerita? Share tips buat Milo. Okey, ni contoh. Jam 11 tengah hari, apa nak cerita? Tuan-puan, 11 pagi ni kena tarik crowd lagi jangan menjual lagi. Ini. Yang 2 yang tengah hari ni jangan menjual lagi. Sampai kat sini baru boleh menjual. Sini baru boleh buat posting. Posting bagi nampak menjual tadi. Kalau macam tudung tadi, boleh buat selfie dengan design-design tudung tadi. Kalau jual kereta, kalau contoh jual salesman Toyota, boleh duduk sebelah saya Camry tu. Oh, cantiklah Michelin dekat Camry. Boleh cerita macam tu. Itu dia. Jadi posting yang acah-acah menjual. Saya suka guna perkataan ni Posting acah-acah menjual. Tak nak menjual, tapi acah-acah menjual. Mungkin jam 11 pagi ni, tuan-puan rasa macam tak ada idea lah aku nak posting. Tak apa, share posting orang. Boleh buat juga share posting orang. Okay, sebelah tengah hari. Macam tadi, boleh review restoran kan, boleh review kedai. Petang, nak cerita tentang apa lagi petang ni? Boleh nak cerita tentang contoh, balik kerja dengan LRT. Cerita tentang seorang makcik dalam LRT tu. Boleh bercerita. Sebelum tidur, boleh berikan kata-kata positif juga. Boleh nak sampaikan tazkirah ke apa ke? Boleh, sesuai. Maknanya saya tulis kat sini sebagai contoh, boleh buat tazkirah. Macam juga pagi, boleh juga beri kata-kata semangat yang positif. Kata-kata semangat positif. Jadi kalau tak ada idea banyak, ulanglah. 4 hari bulan ulang yang ni. Contoh 11 pagi. Yang ni ulang lagi pada hari ni. Review kedai. Tak naklah buat tiap hari review kedai kan. Ni pergi kedai lain pula kat sini. Tapi jam 3 ni boleh maintain tuan-tuan. Yang ni boleh maintain. Yang ni maknanya acah-acah menjual ni boleh maintain. Boleh straight je maintain yang ni. Tapi kalau petang nak maintain bercerita pun boleh. Nak share posting orang bahagian petang pun boleh. Ini sebagai contoh sebagai
contoh tazkirah. Tak nak dah bagi tazkirah 10 malam, nak bagi tazkirah pagi Jumaat pula. Contoh, boleh bagi tazkirah pagi Jumaat pula. Ini adalah contoh jadual posting. Tuan-puan wajib buat. Ada setengah orang, dia buat 6 posting setiap hari. 3 di Facebook, 3 lagi di Instagram. Boleh, tak ada masalah. Selain daripada Facebook, Instagram, gunakan sebaiknya juga WhatsApp Story. Jangan lupa yang tu. WhatsApp Story wajib. Okey. Kita ada soalan daripada peserta kita, Puan Nur Nabilah. Contoh untuk 3 posting. Okey, contoh untuk 3 posting, kita akan menjual di bahagian, kita akan contoh 3, sekejap saya buat. Ini slide, table baru. Okey, contoh 3 posting. Yang acah-acah menjual ni boleh split pula. Boleh gilirkan dengan sesi pagi, sesi tengah hari dan sesi petang. Elak menjual waktu pagi. Boleh gilir-gilirkan macam tu. Maknanya sehari sekali aja posting acah-acah menjual, tapi gilirkan sesi tengah hari dan sesi pagi. Tengah hari, macam mana je tengah hari? Petang. Boleh gilir-gilirkan pagi. Tu. Itu dia puan. Contoh untuk produk kosmetik. Kalau produk kosmetik pula, ini produk kosmetik ni biasanya dia kena banyak live. Produk kosmetik ni kena banyak live. Tapi jangan live di waktu-waktu yang tak ada orang nak respon. Boleh live pada waktu malam, sesuai untuk live. Kalau tak ada live pun boleh nak buat contoh muka tu, makeup tu, boleh buat video makeup sebelum, selepas, boleh buat time lapse. Itu saya akan tunjuk nanti dalam InShot punya tips. Cara-cara nak guna InShot punya application. Mudah saja guna telefon. Puan Nur Nabilah kita, thank you, alhamdulillah, insya-Allah saya harap membantu. Jadi kalau nak fokus 3, pastikan jangan terlalu fokus tengah hari aja dia menjual. Aku tengok posting akak ni asal tengah hari je menjual. Tak boleh. Jadi gilirkan. Tengah hari menjual, esok petang pula, lusa tengah hari pula. Tapi jangan pagi. Pagi kita nak buka rezeki dulu. Jangan terus menjual pagi, kita nak buka rezeki dulu. Okey, Puan Sarah Maria kita tanya, apa beza soft sell dengan hard sell? Okey. Macam saya share dekat sini Puan Sarah. Puan Sarah, kita undur balik dekat kita punya slide tadi. Okey. Puan perasan tak yang poin nombor 5 tu tunjuk bagaimana cara gosok tudung. Tutorial cara pakai tudung. Ada 18,321 cara. Itu adalah soft sell. Kalau perhatikan, contoh daripada Tuan Khairul Muhaimin ni, ada 8 posting ni. 8 ini bukan menjual semuanya. Bukan hard sell. 8 ini bukan hard sell. Tapi dalam 8 ini ada 2 yang bersifat soft sell. Jadi, bila dalam media sosial ni, kita kena kekal posting berkonsepkan soft sell. Jangan hard sell. Hard sell lain tempat dia. Hard sell cerita dia di page. Di page Puan. Puan Sarah, kalau hard sell cerita dia hanya di page. Dekat profile ni mudah kata bahasa pendeknya haram hard sell. Macam tu Puan Sarah. Ingat kalau dekat profile ni haram hard sell. Saya yakin ada di kalangan tuan-puan yang akan kata, aku hari tu dapat sale lah daripada aku posting dekat personal. Ya, saya akui boleh dapat sale, tak ada masalah. Tapi selalunya pengalaman saya, orang yang macam ni tak bertahan lama. Sebab apa? Sebab mula-mula ni, bila peringkat awal ni, kawan-kawan ni bagi sokongan lagi. Aku support, okey tak apalah kau nak menjual. Tak apalah kau nak posting hard sell, tak apa aku like dulu hari ni. Tapi kalau dah hari-hari, kalau dah setiap sehari 3-4 kali menjual hard sell, orang akan naik muak. Lama-lama, bila orang naik muak tu, orang akan automatik
stick, dia scroll. Bila dia muak tu, scroll tu akan jadi laju. Bila scroll tu akan jadi laju, Facebook akan tahu bahawasanya orang tak nak tengok post itu. Facebook ini adalah binatang robot yang sangat cerdik pandai. Bila dia dah tahu dah, oh ramailah orang scroll laju kat sini, dia akan turunkan reach, turunkan engagement posting tersebut. Sebab tu, saya pasti ramai kalau yang dah lama dah berniaga online ni, bila dia terlalu banyak hasil tu, dia akan sampai satu tahap tak ada orang like dia punya posting. Dia tak dapat like posting dia. Itu adalah tahap yang kita kena balik kepada basic. Kita kena komen orang, kita kena buat posting-posting yang soft sell saja. Jangan terlalu hard sell. Hard sell tempat lain. Saya akan tunjukkan nanti ya. Hard sell tempat lain. Ada tempat yang zero cost untuk hard sell. Ada tuan-puan. Tapi sebenarnya cara content marketing soft sell ini adalah kaedah yang paling terbaik, yang terbukti terbaik. Sebab apa? Saya akan cerita lanjut. Okey, kita dah selesai yang tu. Dia dua posting pun dah selesai. Kita teruskan kita punya slide. Kalau nak bertanya boleh terus bertanya insya-Allah. Kalau saya tahu tu saya jawab terus. Jadi ini cadangan kita punya. Yang pagi ni pastikan yang semangat-semangat saja, yang positif-positif saja di bahagian pagi tu. Kalau nak cerita anak semangat pergi sekolah hari ni, 22 hari bulan nanti sekolah rendah dah buka Jadi semestinya saya yakin banyak posting hantar anak sekolah pagi tu. Sebab hari tadika buka hari tu, masing-masing mak ayah letak tak ada posting lain. Semua hantar anak pergi tadika. Jadi saya cadang tuan-puan, wajib buat juga 22 hari bulan nanti. Dia kalau sekolah menengah 15 hari bulan kan awal sikit. Jadi boleh ceritakan benda tu. Itu adalah cara untuk kita tarik crowd. Contoh, hantar anak asrama 14 hari bulan sebab 15 tu dah sekolah kan. Posting. Dah lama dah anak aku di rumah, ya Allah beratnya nak meninggalkan dia di asrama. Mesti boleh tarik crowd tuan-puan. Itu adalah cara terbaik untuk tarik crowd. Ceritakan benda-benda yang sebegitu. Orang nak dengar cerita, orang tak nak dengar promosi. Baik. Ini yang saya sebut daripada awal tadi. Bila kita nak bina engagement ni, kita kena selalu komen kawan-kawan kita. Kita kena raikan posting-posting mereka juga. Kita kena raikan orang lain insya-Allah akan raikan kita juga. Okay. Selalu like posting mereka. Jangan like saja, komen juga. Dan ini haram. Ini haram. Kita sebagai usahawan, dia sebenarnya standard dah sebenarnya benda ni. Bila orang berniaga ni, dia boleh duduk di mana-mana kandang. Dia nak berpolitik biru boleh, nak berpolitik hijau boleh, nak berpolitik merah boleh. Jadi elakkan tuan-puan elakkan posting-posting yang bersifat politik. Bukan saja politik, perkauman elakkan. Kita nak berniaga kepada semua orang, kita nak sentuh semua orang, kita nak touch semua orang. Jadi kita kena elak benda-benda ni, kita kena jadi orang yang neutral. Dia ada setengah orang, dia berniaga tapi posting bahagian malam dia kutuk si A, kutuk Datuk B, kutuk Datuk Seri C. Itu mengganggu kita punya engagement dengan orang. Sebab akan ada orang meluat dengan benda ni. Ada orang suka, ada orang tak suka. Mungkinlah teman-teman kita yang satu angkatan sukalah. Tapi teman-teman kita yang bukan satu angkatan ni semestinya tak suka. Apabila tak suka, tak membeli. Jadi sayang. Jadi sifat usahawan ni saya tahu, semua dah tahu dah benda ni. Dia duduk di mana-mana kapal pun dia akan duduk janji dia boleh berniaga. Saya tahu dah usahawan ni macam itulah. Jadi seterusnya macam saya sebut tadi, elak perkauman juga, elak politik, elak perkauman dan rajin buat review positif. Jangan nak cari jalan pintas nak viral, dia pergi viralkan orang lain. Itu salah tuan-tuan Jangan buat macam tu. Dia cari, ada yang jenis suka je cari salah orang sebab dia nak viralkan diri dia. Sebab bila dia dah salahkan orang ni, orang akan suka dengan benda-benda yang negatif ni, orang akan share lama-lama dia jadi viral. Tapi dia viral dengan cara yang salah. Orang yang viral dengan cara yang salah ni, dia punya viral tu cepat dan dia punya jatuh tu pun sangat cepat. Jadi kita tak nak viral cara yang salah. Okay, seterusnya. Story. Yang ni bercerita kena selalu buatlah bercerita. Kalau
Tuan-puan pergi pantai dengan anak pun boleh cerita juga. Wah, hari ni membeli jiwa di pantai ni. Alhamdulillah semakin hari semakin bersih kawasan ni. Walaupun ada kawasan-kawasan yang terhakis, boleh cerita. Banyak kan story. Ini untuk kosmetik ni. Ini untuk kosmetik live wajib. Tuan-puan ingat, dia kadang-kadang bila saya jumpa dengan peserta-peserta kelas ni, saya tanya, kenapa tak nak live? Dia kata tak ada orang tengok. Jadi live ni tuan-puan, ingat, dia bukan isunya, bukan orang tengok masa live tu saja. Sebenarnya bila live tu tamat, video tu terus kekal di kita punya wall. Jadi akan tetap ada orang view, orang like, orang komen, akan tetap ada. Dia berterusan dekat situ. Dan ada sesetengah orang, dia buat video iklan dia tu sebagai iklan. Ada, ramai yang buat macam tu. Jadi jangan segan, jangan malu untuk buat live. Kadang-kadang kita buat live ni bila kita berhadapan dengan satu event yang kita suka kan. Macam kalau makeup artist tu dia selalu makeup, dia buat live dia makeup. Orang yang selalu menjual durian ni dia buat live dekat kedai durian dia dan sebagainya kan. Jual live jual tudung dan sebagainya. Jangan risau kalau tak ada orang tengok masa tu, jangan risau. Jadi simpan dulu video tu, boleh guna lagi lain kali. Dan view pun akan terus meningkat dekat situ. Sebab semakin hari, engagement kepada video semakin hari semakin tinggi. Di Facebook, semakin engagement kepada video semakin tinggi. Siapa yang buat video, insya-Allah mudah dapat engagement dekat Facebook, insya-Allah. Seterusnya, bila kita selalu banyak story, bila kita selalu banyak bercerita, contoh hari ni kita beli satu kipas baru jenama Panasonic, contoh tuan-puan. Tuan-puan pun review pasal kipas tu, tulis panjang-panjang pasal kipas tu, tak. Kipas ni sangat baik, angin dia laju, ada 3 speed, lepas tu dia ada semburan kabus pula, jadi sejuk, selesa. Rumah yang panas pun jadi sejuk. Review, tulis panjang-panjang. Apabila kita tulis panjang ni, akan ada orang yang nak beli juga benda tu, dia akan search. Dekat mana search ni? Saya tunjuk pada tuan-puan. Kita pergi pada kita punya Facebook. Search ni, kalau tuan-puan tengok di skrin sekarang, search ni dia dekat bahagian atas ni. Jangan pandang enteng dekat search ni. Search ni sangatlah berkuasa. Apabila kita banyak story, apabila kita banyak bercerita, resepi Milo lah, tips buat air lah, tips bangunkan anak lah, search ni akan menjadi berkuasa kepada kita. Sebab bila kita banyak menulis, banyak engagement, bila kita search je, contoh saya nak search pasal apa? Pasal Tom Hanks nak jadi Presiden Amerika. Contoh. Saya search je kat sini, apa yang dia akan keluar bukan cerita Tom Hanks saja. Orang yang posting tentang berita tu pun akan naik juga. Sebab tu saya kata apa? Bila kita menulis sesuatu, bila kita review sesuatu, search ni akan jadi perkara yang sangat berkuasa. Contoh, kawan saya ada posting pasal Tom Hanks nak jadi presiden semalam. Terus naik dia punya posting. Dekat bila kita search tu. Itu kekuasaan search maksud saya. Contoh macam saya kata tadi kan, pasal review kipas kan. Review kipas Panasonic contoh. Saya bukan peniaga, saya bukan peniaga Panasonic mesti akan keluar. Membaiki kipas Panasonic, unboxing kipas angin baru. Ini boleh mencipta satu engagement baru. Kadang-kadang kita tak sedar, kita ada follower baru bila kita banyak menulis. Sebab tu saya nak rajin-rajinlah menulis. Rajin-rajinlah menulis, insya-Allah. Kita kembali kepada kita punya slide Okay. Story, live, search. Dan ini apa jadi bila kita selalu buat content marketing. Bila kita selalu banyak bercerita tadi, saya dah sebut dah secara tidak formal sebenarnya. Tapi apa yang sebenarnya akan jadi bila kita selalu menulis ni, bila kita buat content marketing ni, kita bukan sahaja dapat menjual, sebab kita buat soft selling ni. Zero cost marketing apa? Kita bukan sahaja dapat menjual, tapi kita dapat follower. Sebab kita selalu menulis, orang akan suka, orang akan menunggu, orang akan tertunggu-tunggu kita punya posting. Jadi bila orang tertunggu-tunggu kita punya posting, kita automatiknya akan dapat follower.
Ada orang yang ikut kita. Aku tak sabar-sabarlah nak dengar cerita Senah hari ni. Semalam dia cerita pasal gosok tudung. Hari ni dia nak cerita pasal apa pula. Orang kan tertunggu, tunggu. Jadi kita bukan sahaja menjual, kita dapat follower. Sebenarnya tuan-puan, bila dapat follower ni sebenarnya ini adalah the real zero cost marketing. Ini tuan-puan. Dia ambil masa sedikit, tuan-puan kena sabar, tuan-puan kena konsisten buat benda ni. Dia agak sedikit mengambil masa. Tapi inilah yang sebenarnya dimaksudkan sebagai zero cost marketing. Bukan semata-mata kena posting dekat grup, kena posting dekat page-page yang ramai likers. Bukan. Itu bukan semata-mata zero cost marketing. Tapi zero cost marketing yang sebenar adalah content marketing. Buat cerita, soft selling, itu adalah sebenarnya zero cost marketing. Jadi apa yang wajib sekali buat pada pagi ini kita dapat simpulkan adalah apa? Saya bagi teka-teki sikit. Siapa yang dapat jawab? Siapa dapat jawab, kita bagi slot percuma untuk kelas FB at first step hujung Ahad ni. Siapa dapat jawab, apa yang kita dapat simpulkan pada pagi ini sampai ke slide ini, kita bagi hadiah. Ni saya bagi spontan saja, saya tak ada terfikir pun tadi sebenarnya, tapi saya bagi spontan saja. Siapa yang dapat jawab apa yang dapat kita simpulkan pada pagi ini, saya akan bagi dia percuma masuk kelas hari Ahad ni. Kelas Ahad ni mahal sikit, kita bagi percuma, siapa boleh jawab. Jadi siapa yang boleh simpulkan yang paling dekat sekali dengan jawapan yang saya nak tu, insya-Allah dia akan layak menerima hadiah tersebut. Boleh komen dekat kita punya chat room. Agak-agak apa yang boleh disimpulkan sampai setakat ni. Simpulkan tu maksud saya, apa yang tuan-puan wajib buat bila sampai kat sini ni. Bila nak buat content marketing ni, apa yang tuan-puan wajib buat, tulis dekat kita punya group chat. Maknanya kalau siapa yang dapat jawab tu, dia betul-betul faham lah tu apa yang saya ceritakan pagi ni. Kita ada jawapan pertama daripada Puan Aziah. Teruskan tuan-puan, boleh tulis jawapan masing-masing. Boleh tulis jawapan masing-masing. Saya menunggu jawapan masing-masing. Okey. Menjual tapi tak menjual tapi berjaya menarik minat untuk orang lebih kenal siapa kita. Okey, Puan Aziah jawapan yang baik tapi saya tak kata betul lagi ya. Puan Aziah ada kata juga bina trust, bina engagement. Itu dia Puan Aziah kita kata. Puan Mama Mila kita kata update FB profile, share di media sosial perkara orang yang suka. Contoh bercerita tentang kita dan buat jadual posting dan bina engagement. Itu dia. Kita ada pemenang dah saya kira. Tahniah Puan Mama Mila kita. Betul. Tapi Puan Aziah pun betul. Bina trust, bina engagement. Tapi Puan Mama Mila tulis apa yang saya paling nak sekali, iaitu buat jadual posting. Yang ni wajib kan tuan-tuan. Setakat ni, apa yang wajib tuan-puan buat adalah bina jadual posting. Sebab kalau tak bina jadual, kita akan jadi tak konsisten. Kita akan jadi tak ingat. Aku semalam masuk kelas semangat dah. Habis kelas tu semangat dah. Lepas tu esok tak buat. Sebab tak derafkan benda tu. Jadi saya nak malam ni tuan-puan semua wajib buat jadual posting. Pastikan masing-masing ada jadual posting. Puan Mama Mila nanti boleh PM Amir Sabri untuk tiket ke kelas pada Ahad ni insya-Allah. Puan Mama Mila tahniah saya ucapkan, alhamdulillah. Tu dia Puan Sarah Maria ada komen juga. Betul Puan Sarah, buat jadual posting insya-Allah, alhamdulillah. Okey, kita akan teruskan kita punya slide kita pada pagi ni. Ingat jangan lupa buat jadual posting. Tuan Zahir kata tahniah, alhamdulillah, terima kasih sama-sama, terima kasih juga. Baik, seterusnya. Macam mana nak bina konten tadi, jadual dah banyak membaca, saya dah sebut dah sebenarnya benda ni, saya dah sebut dah tadi. Jadi nak bina konten pastikan wajib buat jadual dan banyakkan membaca. Dia bila orang yang selalu membaca ni, dia nak menulis ni mudah. Semakin banyak membaca, semakin mudah menulis. Sastrawan negara kita yang hebat tu, Samad Saing tu, sehari dia habis satu buku. Sebab itulah dia banyak menulis buku-buku yang hebat. Kita ni 3 bulan satu buku belum tentu habis. Itu kita. Majalah bolehlah habis.
Tapi kalau buku ilmiah memang agak sukar. Jadi tuan-puan, pastikan banyak membaca, insya-Allah akan mudah untuk membina konten. Okey, baik. Seterusnya, bila kita berjalan ni, ini wajib bawa kan. Saya yakin ada yang tak bawa wallet tapi bawa telefon. Sebab sekarang dah senang dah, boleh pakai e-wallet, boleh kalau Maybank tu boleh buat withdrawal without card. Boleh tak bawa card tu boleh buat withdrawal juga. Jadi apabila kita bawa telefon ke mana-mana, pastikan selalu rakam perkara-perkara yang berlaku depan kita. Pastikan selalu ambil gambar anak ataupun ambil gambar kita sendiri ataupun ambil gambar suasana. Sebab kalau kita ambil gambar hari ni, tak semestinya kita posting hari ni. Kita ambil gambar hari ni, boleh jadi esok lusa kita dah terperap kat rumah, tak ada idea nak posting. Belek balik album, tengok ada gambar cantik. Bolehlah buat posting. Sebab tu saya kata macam mana nak bina konten, selalu rakam dan tangkap gambar. Kalau Samad Said, saya cerita Samad Said, saya pernah baca dia punya tips dia. Dia ni kalau dia pergi berjalan-jalan, dia akan bawa satu kertas dan satu pen. Dia bawa banyak lah kertas sebenarnya dalam beg dia tu. Tapi sifat dia, bila dia tengok ada satu peristiwa, sebab dia ni bukanlah generasi macam kita kan, dia generasi dah lama kan. Bila dia tengok satu peristiwa, dia akan rakamkan peristiwa tersebut dalam bentuk penulisan. Contoh, dia pergi taman, dia duduk, budak makan aiskrim. Tapi aiskrim tumpah kena baju, mak dia marah. Dia akan rakamkan peristiwa itu. Itu cara dia. Sebab tu saya kata, apabila kita selalu rakam dan selalu tangkap gambar, insya-Allah kita mudah nak bina konten nanti. Terutamanya kalau Instagram, the best content adalah gambar tu. Instagram, konten utama ni adalah gambar. Dia tak macam Facebook. Facebook dia punya konten utama adalah cerita. Tapi kalau Instagram, dia punya konten utama adalah gambar. Tapi kalau Facebook boleh bercerita. Tapi gambar tu boleh jadi sokongan kepada cerita kita tu. Jadi, bawa telefon, selalu ambil gambar dan selalu rakam benda-benda yang penting. Jangan fokus nak rakam aksiden dan sebagainya je. Jadi, rakam benda-benda yang penting, insya-Allah. Itu salah satu tips. Jangan pegang telefon main game. Itu saya gurau je. Okay, seterusnya. Ini yang nak cerita hard sell tadi guys. Yang nak cerita nak berniaga dekat hard sell ni. Jadi ini adalah tempat dia kalau nak berniaga hard sell secara zero cost. Ini adalah tempat dia. Marketplace ni tuan-puan, semakin hari semakin ramai orang menjual dan saya sendiri pun kadang-kadang nak cari benda-benda yang dalam lokasi yang dekat-dekat dengan rumah ni, saya akan tempat pertama saya refer adalah marketplace. Sebab tuan-puan, marketplace ni kelebihan dia adalah dia bersifat lokal. Dia bersifat lokal. Dia macam kalau kita dulu, kita akan banyak tengok mudah.com kan. Tuan-puan dulu kalau nak membeli apa-apa selalu tengok dekat Mudah. Sebelum Shopee dengan Lazada keluar. Selalu nak refer apa-apa, tengok kat Mudah lah, tengok kat Mudah lah. Sekarang ni marketplace pun semakin menghampiri benda tu. Semakin popular. Jadi tuan-puan kalau nak menjual sesuatu yang bersifat lokal, saya sarankan guna marketplace. Kalau tak lokal pun nak pergi jauh pun boleh, tak ada masalah. Tapi marketplace ni dia punya kelebihan dia bersifat lokal. Jadi, baik, cara dia. Okay, perhatikan skrin masing-masing ya. Sekarang ni saya buka saya punya Facebook. Saya punya Facebook. Saya pergi dekat home. Okay. Kat mana marketplace ni? Marketplace ni sangat mudah. Bila dah buka dengan laptop ni, tuan-puan perhatikan dekat bahagian atas ni, yang saya bulatkan dengan mouse saya ni, tekan sahaja button create ni. Tekan button create ni, dia akan keluar banyak pilihan kat situ. Yang di sini, yang nombor satu ni page. Ini tempat kita buat page lah. Nanti kita akan tunjuk lanjut benda tu. Ini ads, untuk tempat kita buat iklan. Ini group, untuk kita buat satu group. Nak letak siapa-siapa dalam group tu, nak invite siapa-siapa boleh. Ini salah satu cara marketing juga. Dia gelarkan group ni sebagai kolam. Dia bina satu konten, dia letak dalam group ni. Jadi dia invite ramai orang untuk masuk group ni. Tapi saya nak cerita dulu tentang marketplace listing ni. Okay, perhatikan apa dia kata kat sini. Sell item to people in your community. Itu saya kata tadi, marketplace ni sifat dia lebih lokal, lebih community
di kawasan anda, di radius anda. Jadi kalau tak silap saya, radius dia adalah 60 km, dia punya kawasan dia tu. Jadi kalau kita nak sell something, ini adalah tempat dia untuk kita sell secara hard sell. Dia akan tanya terus, apa yang kita nak jual, apa harganya, dan kita boleh pilih kawasan. Macam saya ni duduk Kuala Terengganu, komuniti saya semestinya Kuala Terengganu. Kalau tuan-puan duduk di Bandar Baru Bangi, komunitinya Bandar Baru Bangi. Kalau duduk Shah Alam, Tuan Zahir duduk Shah Alam kan? Jadi komunitinya adalah Shah Alam. Jadi gunakan marketplace ini. Marketplace ni dia sama berkuasa dengan search tadi. Apabila orang mencari sesuatu, contoh kalau siapa-siapa yang menjual kek kan, apabila tulis dia kek tu, dia akan bagi suggestion penjual-penjual kek di kawasan itu. Saya bagi contoh Contoh marketplace ni saya search apa? Kek. Dia akan keluar orang yang berniaga kek di kawasan-kawasan itu. Dia sebenarnya konsep dia macam Shopee, macam Lazada juga, macam mudah.com juga. Cuma sifat dia adalah lebih lokal. Lebih lokal. Jadi kalau nak jual sesuatu, tekan sahaja butang sell something ni. Masukkan apa jenis yang kita jual. Contoh kita jual ikan bilis. Letakkan price. Contoh RM10 satu kotak tu. Contoh. Dan boleh masukkan gambar. Pilih kategori apa. Kategori apa? Kalau ikan bilis ni kategori dia food lah kan. Food. Oh tak ada food kat sini. Tak apa. Cari kategori lain. Household, garden. Okay. Health and beauty bukan. Kalau rasa tak jumpa kategori apa, boleh pilih miscellaneous pun boleh. Pilih je dan masukkan gambar. Masuk gambar ikan bilis kita tu sebagai contoh. Lepas masuk gambar, saya buat contohlah satu Gambar apa ni? Okay. Bila kita dah masukkan gambar, butang next ni akan menyala. Bila dah menyala butang next ni, tekan saja butang next ni dan kita boleh pilih kita punya audience. Audience ni tuan-puan, bukan sahaja dekat marketplace kita boleh menjual, tapi ada juga grup-grup yang memang dia dah setkan dekat situ boleh menjual. Jadi pilih je grup mana nak menjual. Grup-grup yang tuan-puan join. Boleh nak jual mana-mana. Pilih je nak jual kat mana dan tekan publish. Jadi automatik benda tu akan menjual dekat situ. Tapi ada juga beberapa perkara yang Facebook review dulu dan dia tak bagi jual. Contohnya benda-benda yang tak sesuai dijual lah. Ada kalau sex toys tu memang tak sesuai langsung lah dijual dekat marketplace ni. Ada beberapa perkara yang Facebook tak benarkan dijual. Contohnya kalau ubat-ubatan yang memerlukan KKM punya approval, kadang-kadang tak dapat approval daripada Facebook juga. Ada yang terlepas sebenarnya, tapi kebanyakannya memang tak lepas. Jadi kalau tuan-tuan nak menjual perkara-perkara yang makanan dan sebagainya, pakaian ataupun nak jual kereta ke, boleh, tak ada jadi masalah. Guna sebaiknya marketplace. Itu salah satu contoh tempat untuk ad selling tadi. Maknanya Facebook profile bukanlah tempat dia, tapi Facebook ada features tempat untuk kita berniaga. Okey. Selain daripada berniaga di marketplace, tuan-puan sebenarnya boleh juga bina kedai dekat page. Jadi sama juga kita pergi juga kepada create ni dan tekan butang page ni. Jadi kita nak create page baru. Kita nak create satu kedai online. Saya difahamkan tuan-puan ni daripada e-usahawan dah. Jadi dah ramai dah tahu macam mana nak bina page ni. Tapi tak apa, saya akan refresh lagi sekali. Kita bina page dulu. Kita buat satu page. Tekan butang create. Pilih dulu. Kita ni bisnes apa? Kalau kita ni jenis perniagaan produk ataupun servis, boleh pilih bisnes or brand. Kalau tuan-puan ni adalah contoh nak jadi guru, nak jadi master trainer, nak jadi coach dan sebagainya, boleh pilih public figure. Tapi kalau nak menjual produk, nak menjual servis yang
macam apalah, macam servis yang macam rumput, servis cuci rumah atau sebagainya, kontraktor atau sebagainya, boleh pilih business ataupun brand. Jadi tekan saja get started. Apa yang dia minta mula-mula sekali adalah nama page kita. Nama page kita, contohlah saya jual ikan bilis tadilah, senang Page saya Kedai Bilis Hisham. Bila kita buat nama page ni, pastikan nama page tu bukanlah nama-nama yang terlalu asing, terlalu pelik, terlalu orang baca mula-mula tu dia rasa apa benda ni. Jangan sampai macam tu. Jangan sampai macam tu. Buat simple. Tapi kalau kita ada brand, buatlah, tulis nama brand tu. Contoh brand bilis saya ni brand bilis saya ni Wira. Contoh kedai bilis Wira. Boleh tulis brand kat situ. Tapi kalau nak secara simple je, boleh terus letak nama yang mudah orang faham. Itu penting. Jadi kategori dia semestinya adalah, ada ke food ni? Food and drink. Food stall, food consultant pun boleh, food service distributor pun boleh. Kita pilih food and drink lah. Sebab ini adalah salah satu makanan juga. Tekan saja butang continue. Dia loading sekejap. Dan step seterusnya adalah kita kena edit pula page tu. Dalam page ni sebenarnya tuan-puan boleh pilih nak layout yang macam mana, nak ada apa dalam page tu. Contoh orang tu dia ada produk banyak, dia boleh buat katalog sebenarnya. Contoh orang tu nak letak servis, dia boleh letak booking. Sebenarnya boleh letak booking untuk orang dapatkan servis tu. Dia boleh make appointment dekat situ. Kita ada persoalan daripada Tuan Zainal Abidin Ahmad. Business brand ni jika untuk produk sendiri sahaja ke? Boleh, tak ada masalah. Kalau Tuan Zainal ada produk untuk jadi dropship, untuk jadi agent, boleh, tak jadi masalah. Boleh guna business dan brand juga. Contoh jadi ejen penapis air ataupun ejen takaful contoh. Boleh pakai yang ni juga. Boleh pakai business ataupun brand juga. Contoh jadi dropship Nuraisa ke, jadi ejen kosmetik ke, boleh pakai business atau brand juga, tak jadi masalah. Jadi kalau kita nak edit benda ni, nak edit contoh nama dan sebagainya ni, kita kena pergi dekat Stimo ni, tekan dekat about. Ini adalah penting. Ini yang selalu orang tak jumpa. Dia kalau setting ni, tuan-puan takkan jumpa benda ni. Kalau nak tukar nama, nak tukar username, kena pergi dekat about. Tekan dekat about, kat sini tempatnya yang paling utama sekali. Kalau tuan-puan nak tukar nama, contoh tak nak nama kedai bilis Hisham ni, boleh tukar. Jadi, ciri yang kedua, terpenting selepas nama page, ciri yang kedua, tuan-puan kena ada username yang baik. Kena ada username yang baik. Baik macam mana? Baik ni maksudnya, saya bagi satu contoh. Saya bagi satu contoh. Sini saya buka satu page Facebook. Saya bagi contoh kepada tuan-puan. Faham maksud username yang baik tu. Okay, kita buka satu page, gobazar.my. Okay. Gobazar.my ni untuk pengetahuan tuan-puan adalah satu bazar online yang pasukan kami buat pada Ramadan yang lepas. Ramadan yang lepas kan, kita tak boleh ada bazar Ramadan fizikal kan. Jadi kami bina satu platform online untuk dijadikan bazar online Ramadan. Okey, tuan-puan perhatikan di sebelah kiri skrin tuan-puan gobazar.my adalah nama page. Okey. Username yang kami guna adalah bukan gobazar.my. Perhatikan username yang saya guna. Username yang saya guna adalah Bazar Online Ganu. Okey. Perhatikan, beza kan? Nama GoBazar tapi Bazar Online kita guna. Sebab apa? Sebab bahasa mudahnya orang tak cari nama brand ni. Sebab ni nama brand baru. Brand ni baru saja lagi, jadi orang tak cari.
Tapi kalau tuan-puan memang dah jual brand yang terkemuka macam Toyota ke, macam jual Nuraisa ke saya sebut tadi kan, boleh tak jadi masalah, boleh pakai untuk nama username. Tapi kalau belum naik lagi, gunakan username yang sedikit umum sifat dia. Okey, apa yang orang cari? Mestinya orang cari bazar online. Jadi kita letak kita punya username itu username yang selalu orang cari. Kalau nama page, letak nama brand boleh, tak jadi masalah. Tapi username, pastikan username yang orang cari. Apa benda yang orang cari kat sini? Mestilah orang cari bazar online. Sebab orang nak beli juadah Ramadan secara online kan. Orang akan cari bazar online. Orang tak cari gobazar.my. Itu poin saya. Faham ke faham setakat ni? Kalau faham, tulis faham dekat kita punya group chat. Puan Sarah kata, okey. Saya baca Puan Sarah ya. GoBazaar.my itu brand kan? Betul puan. GoBazaar.my adalah brand. Tuan Fakhrul faham. Alhamdulillah Tuan Zahir. Alhamdulillah. Terima kasih atas respon. Jadi GoBazaar.my adalah brand. Username, pastikan letak username yang orang akan search. Puan Sarah. Bagus. Alhamdulillah. Terbaik. Okay, baik. Macam kes saya ni, kedai bilis. Bilis tu memang orang dah carilah. Jadi boleh buat username. Bilis online. Mestilah orang rasa trigger. Oh, ada bilis online lah. Boleh beli bilis online lah. Jadi boleh terus tulis username bilis online. Ini adalah salah satu cara. Ataupun kalau orang dah guna yang ni. Kalau ada orang dah guna dah, kita boleh tambah bilis mata biru ke. Kalau kita jual bilis mata biru lah. Jadi username tak ada orang pakai lagi. Jadi kita boleh createkan. Tengok, saya punya kedai adalah kedai bilis Hisham, tapi saya punya username adalah bilis mata biru online. Ini orang cari kan, bilis mata biru ni orang cari kan. Jadi tuan-puan masing-masing untuk bisnes masing-masing, fikirkan username yang mana agak-agak tu orang cari username ni. Guna username yang seperti itu. Itu maksud dia. Macam saya, username boleh nak buat cantik sempatan 5 minit. Boleh. Agak panjang sikit di situ. Ataupun cantik sempat tak kilat ya. Kilat pun okey sebenarnya. Tapi 5 minit pun okey lah. Tak berapa panjang. InsyaAllah boleh ada. Sebab apa yang nak cari adalah orang nak cantik. Ataupun cantik cepat pun boleh insyaAllah. Cantik cepat bersama Puan Sarah. Contoh. Saya bagi contoh tadi. Okay, insyaAllah ya. Jadi seterusnya kita dah settle dah nama page. Kita dah settle dah username. Seterusnya page info. Page info ni tuan-puan kena penuhkan. Okey. Bila dah buka page tadi, dah ada page, pergi dekat about dan penuhkan dulu page info. Bila start berniaga, masukkan bila start berniaga. Bila nombor telefon, masukkan nombor telefon. Ini m.me ini adalah link untuk ke messenger tuan-puan. Ini adalah link untuk ke messenger tuan-puan. Sebenarnya tuan-puan boleh tukar link belakang ni boleh tukar, saya tunjuk. Seterusnya masukkan alamat email, masukkan website, kalau ada website boleh masukkan. Kemudian dekat sini ada edit about. Ni boleh tulis tentang kita. Tapi tempat terbaik untuk tulis adalah dekat sini. Our story. Tulislah sepanjang-panjang yang boleh dekat sini. Ceritalah sejarah dia. Perniagaan ni bermula dekat mana, di Terengganu. Bermula pada tahun 1996, diasaskan oleh Tuan Muhammad Latif dan Abdul Halim, contoh. Cerita kat situ. Cerita story, cerita panjang-panjang. Sebab apa? Sebab apa saya nak cerita panjang? Sebab ini akan membantu untuk orang search nanti. Kadang-kadang, saya bagi contoh sekali, saya pergi balik dekat GoBazaar. Apa yang kita tulis dekat about adalah agak panjang. Apa yang kita tulis? Okay, perhatikan dekat about ni. Okey, dekat GoBazaar ni apa yang saya tulis adalah Bazar Ramadan Online. Ini orang cari tuan-tuan. Tuliskan poin-poin yang orang cari ni dalam kita punya info ataupun story. Apa yang saya cerita adalah Bazar Ramadan Online. Platform online. Membeli makanan dan barangan yang dijual di Bazar Ramadan tanpa perlu ke bazar lagi. Ini orang cari. Jadi perkataan-perkataan ini akan trigger, akan bantu Google untuk trigger page tuan-puan. Contoh macam ada tadi yang jual tuala wanita avail tu kan. Ceritakan kat sini manfaat.
tuala wanita ni apa manfaat dia, ataupun nak cerita apa kelebihan utama dia. Orang akan cari dan ayat-ayat ni akan trigger, akan bantu untuk Google keluarkan kita punya page. Bila orang search tuala wanita terbaik, kita dah tulis dah dekat about ni, tuala wanita terbaik. Jadi Google pun ada chance untuk Google beri, untuk Google keluarkan page kita paling atas. Itu orang gelar sebagai main SEO. Main SEO ni benda macam tu lah. Jadi kita kena rajin mengkaji dan rajin menulis. Kelas saya ni kelas menulis. Saya banyak suruh menulis saja hari ni kan. Okay, baik. Seterusnya, bila dah selesai dah tambah info dan story ni, kalau ada team member boleh tambah team member. Lepas tu kita pergi pula kepada kita punya template kita. Ini dah saya cerita tadi kan, nak template yang macam mana. Pergi dekat setting. Okay, ni loading sekejap. Okay, perhatikan. Dia ada general, page info, message, template and tabs. Kita pergi dekat message dulu. Dekat message ni, tuan-puan boleh customize ataupun bahasa mudahnya ubah yang ayat belakang ataupun buat auto reply. Dekat sini tempat dia. Dekat message. Jadi, your messenger URL tadi, sebab kita dah ubah username, dia automatic akan jadi link ke messenger kita pun guna username kita juga. Itu kelebihannya. Bila kita dah buat username, messenger kita punya alamat untuk ke inbox messenger kita pun dah berubah. Jadi bolehlah nak hantar kat siapa-siapa. Hubungi saya di m.me/bilismatabiruonline. Boleh. Ini macam kalau orang tak nak hubungi WhatsApp, boleh juga bagi link ini. Tapi sekarang dah banyak pakai WhatsApp kan. Dia boleh terus pakai WhatsApp lah. Okay, template dan tab ni saya nak tunjuk sebenarnya. Ini ramai yang saya lupa. Ini ramai yang orang tak tengok. Template dan tab ni tempat untuk kita customize kita punya susunan tu. Kita punya susunan page kita tu. Susunan yang macam mana? Susunan ini. Kita perhatikan dekat GoBazaar.my ni kan. Ini kita boleh susun sebenarnya. Kita nak review ni duduk atas, kita nak about duduk atas, post duduk bawah, kita boleh susun. Kat mana nak susun? Kita susun dekat template dan tabs ni. Perhatikan dekat sini, tengok dia ada susunan dia ni kan. Jadi tuan-puan boleh susun mengikut keutamaan tuan-puan. Contoh, tuan-puan ni jual banyak produk. Tambah satu tab baru. Ini cadangan saya. Kalau jual produk, tambah satu tab baru, pilih shop. Pilih shop. Dan juga offer. Tapi kalau tuan-puan buat servis, pilih butang servis. Tapi kalau tuan-puan buat shop banyak produk, maknanya ada gincu, ada eyeshadow, apa lagi? Ada bedak, ada minyak rambut, pilih shop. Okey. Apabila kita dah pilih shop tadi kan, kita dah tambah shop dekat sini, semestinya lah kita nak highlight kita punya shop. Jadi caranya heret saja. Heret ke bahasa dia? Tarik. Maaflah kalau keluar bahasa Terengganu tu, saya mohon maaf. Jadi tarik dia naik ke atas. Dia boleh alihkan tuan-puan. Kalau tuan-puan nak letak post ni kat bawah boleh. Review pun boleh letak kat atas. Sebab bila kita dah ada review yang baik, orang kamu dah nak membeli kan. Contoh tuan-puan sendiri. Kalau pergi Shopee, apa yang tuan-puan tengok yang utama sekali? Semestinya adalah review. Contoh nak beli speaker baru dekat Shopee. Mesti pergi dekat review kan. Orang review, alhamdulillah barang sampai baik, kualiti tip-top. Kita pun rasa yakin nak membeli. Sebab tu review sangat penting. Jadi selain daripada highlight shop, boleh juga highlight review. Jadi minta orang yang dah beli, customer-customer yang dah beli tu, minta dia orang reviewkan produk-produk kita ni. Cara nak review nanti saya akan tunjuk sebentar lagi. Baik, shop ni letak dekat atas. Apabila dah ada shop ni, kita pergi balik dekat kita punya page. Kita dah ada shop tadi. Kita pergi balik dekat kita punya page dan letakkan produk kita dekat shop tu. Tengok.
Tadi kan kita dah susun balik dia punya tabs tu, shop dah naik atas dah. Kita dah highlight dah shop ni, shop duduk kat atas dah. Jadi apabila kita dah isi dah produk-produk dalam shop ni tuan-puan dia akan berada dekat sini dah. Dia akan berada dekat sini. Jadi apa saya tambah tadi? Saya tambah shop dengan offer. Tengok sekarang dah ada offer dah. Kalau ada promo baru, letak dekat offer ni. Offer ni akan keluar sebagai satu posting khas. Tuan-puan tak perlu buat posting baru, dia akan keluar sebagai satu posting khas, sebagai offer. Okay, kita isi dulu shop. Saya bagi contoh hari ni. Kita isi dulu shop. Jadi kita set up dulu shop. Okay, tekan. Okay, ini kalau kita nak pergi beli dekat website atau sebagainya. Tapi kalau kita nak start secara mudah saja, kita pergi balik tadi. Kita tak perlu set up commerce manager lagi. Commerce manager ni agak detail lah. Commerce manager ni macam nak buat apa ni? Tempat orang boleh bayar terus. Itu maksud dia. Jadi boleh pilih yang shop biasa dulu dan tambahkan produk-produk tuan-puan dekat shop ni. Seterusnya, offer. Kita tarik jugalah offer naik atas. Sekejap. Kita pergi kat setting balik. Biar offer duduk atas juga. Subject and tabs. Kita akan rehat 10 minit pada jam 10.50. Siapa nak minum-minum kopi dulu, kita boleh minum-minum kopi dulu sebelum kita masuk balik jam 11 nanti. Kita akan rehat sekejap. Offer saya dah naikkan atas dulu supaya offer ni jelas tengok. Okey. Kita dah susun dah. Offer dah naik atas dah. Okey, seterusnya. Seterusnya kita nak fokuskan dekat setting dulu. Apa yang kena setting lagi? Ini adalah apa yang kena setting lagi. Yang seterusnya Instagram. Saya nak tegur yang Instagram ni juga. Jadi Instagram ni tuan-puan boleh linkkan tuan-puan punya Instagram dengan Facebook page. Tapi ada syarat dia. Pastikan Instagram itu adalah Instagram business. Instagram ada dua. Satu Instagram personal, satu lagi dia panggil sebagai professional account. Yang saya maksudkan untuk kita link dengan Facebook page adalah professional account. Jadi bila dah nak link tu, tekan sahaja dekat connect account ini. Selain daripada cara ini, kita boleh juga guna apa kita panggil sebagai Creator Studio. Boleh juga guna Creator Studio. Nanti saya tunjuk. Tapi kalau nak sambung dengan Telegram, dengan Instagram, kat sini tempat dia. Selain daripada Instagram, kita boleh juga sambung dengan WhatsApp. Perhatikan dekat tab belah kiri tu, boleh sambung juga dengan WhatsApp. Jadi WhatsApp yang bagaimana? Sebaiknya adalah WhatsApp business. Pastikan tuan-puan masing-masing ada WhatsApp business. Siapa dekat sini yang belum pakai lagi WhatsApp business? Minta komen? Belum. Saya nak buat bancian sikit. Kalau ada lagi yang tak ada WhatsApp business ni, saya nak buat bancian sikit. Siapa yang belum, komen belum. Tuan Zahir belum, Puan Eva belum, Tuan Zainal belum. Ui, ramai lagi belum ni. Saya tak belajar lagi, belum ada. Macam mana saya nak cakap? Puan Sarah dah, alhamdulillah terbaik Puan Sarah. Puan Aziah dah, Puan Noli dah. Ada beberapa lagi rakan kita yang belum Tuan Fakrul Razi dah. Okey, terbaik alhamdulillah. Jadi yang belum ni saya nak pesan agar buat WhatsApp business. Sebab apa tuan-puan? WhatsApp personal ni dia punya features dia agak terhad.
Apabila kita convert kepada WhatsApp Business, kita boleh buat banyak perkara. Dia banyak ciri. Selain daripada mudah untuk kita WhatsApp orang sebab ada pelbagai features macam quick reply dan sebagainya, kita juga boleh buat apa kita panggil sebagai uh, apa saya tak ingat dah. Kita juga boleh buat database menggunakan WhatsApp Business. Sebab apa? Sebab WhatsApp Business ni dia ada satu baik Puan Rosina tu. WhatsApp Business ni dia ada satu ciri yang kita panggil sebagai label. Bila kita label ni, kita boleh labelkan orang tu. Dia ni dah beli ke belum, dia ni prospek mana, dia ni prospek daripada mana. Kita boleh labelkan dan kita boleh sort balik orang yang kita label tu. Itu kelebihan WhatsApp Business. Jadi boleh godek-godek. Ada satu persoalan daripada Puan Nur Nabilah ni, WhatsApp Business ni kena pakai nombor lain ke? Okey, baik. WhatsApp Business ni, kalau tuan puan nak pakai nombor lain pun boleh, tak ada masalah. Boleh beli SIM card satu lagi. Tapi kalau tak nak pakai nombor lain, boleh pakai nombor yang asal. Cuma sebelum tuan puan install WhatsApp Business dalam telefon tu, kena backup dahulu WhatsApp personal tu. Pergi dekat setting, pergi dekat chat dan buat backup. Backup dekat satu akaun Google Drive. Contoh, kalau tuan puan kan nak buka Android ataupun iOS kan, iOS saya tak pasti, tapi kalau nak buka Android, kena masukkan email kan. Jadi email tu lah jadi tuan punya Google Drive WhatsApp tu. Jadi savekan chat backup tu dalam Google Drive tersebut. Bila tuan puan dah uninstall WhatsApp personal tu, install WhatsApp Business, backup balik menggunakan Google Drive yang sama. Jadi dia punya setting tu tak hilang. Chatting dengan family, chatting dengan kawan-kawan, dengan prospek tak hilang. Yang penting backup dahulu. Pastikan sebelum buat WhatsApp Business, backup dahulu. InsyaAllah. Jadi jam kita sekarang jam 10.50. Kita akan sambung balik pukul 11. Kita minum kopi dulu, makan-makan bihun dulu. Siapa yang nak makan nasi lemak ke apa, boleh. Silakan makan dulu. Kita akan balik pada jam 11 pagi. InsyaAllah. Terima kasih tuan-tuan atas perhatian. Kita akan mula jam 11 pagi nanti.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dah kembali ke tempat masing-masing ke? Kalau dah kembali, komen dah dekat kita punya chat room dekat kita punya chat room, komen dah masuk. Atau komen dah je, jangan panjang sangat. Komen dah. Kalau masing-masing dah ada dekat laptop masing-masing, dah ada dekat apa tempat belajar masing-masing, komen dah. Tuan Fatul Razi, alhamdulillah, terima kasih tuan. Tuan Hasbullah kita, alhamdulillah. Puan Salina, Puan Mama Milada, alhamdulillah. Okey, Tuan Hashim lagi seorang. Tuan Hashim ni sebab minta dia nak minta tengok WhatsApp business sekali. Okay, saya akan tunjukkan tapi dia tak masuk lagi. Jadi kita tunggu dia sekejap Kita tunggu Tuan Hashim sekejap. Tuan Hashim boleh dengar kami Tuan Hashim? Takut Tuan Hashim ada kat sebelah laptop je. Takut dia sorok ke. Tuan Hashim. Okay, kita akan mulakan sikit lagi. Kelas kita ada sejam lagi lebih kurang. Tapi saya akan tunjuklah. Tunjuk dekat Tuan Hashim minta tadi WhatsApp business. Saya akan tunjuk sekejap. Kemudian kita kembali kepada page. Kemudian saya akan tunjuk sedikit tentang iklan. Okay. Tuan Hasbullah tanya, adakah perlu kita guna WhatsApp business 100%? Bagi saya perlu Tuan. Bagi saya perlu Tuan Hasbullah. Bagi saya perlu dan sangat-sangat perlu. Sebab kenapa? Sebab WhatsApp business ni, kalau kita guna sekalipun, dia nampak macam biasa juga. Dia nampak macam WhatsApp personal juga. Cuma dari segi features dan ciri, kita ada lebih. Itu kelebihan dia. Dia dari segi layout dan sebagainya, orang tetap akan nampak sama macam personal. Cuma, betul, Puan Mama Mila kata, kadang nak borak tapi ada quick reply. Saya tunjuk sikit saya tunjuk. Okey, perhatikan skrin masing-masing Perhatikan skrin masing-masing. Okey. Dekat skrin sekarang, saya share adalah telefon saya. Semua boleh dengar dengan jelas Semua boleh nampak telefon saya. Okey, baik. Dekat telefon saya ni, saya pakai satu nombor sahaja. Jadi apabila pakai satu nombor, baru tahu label nak customer. Itu memang kita perhatikan dekat sini, kita ada WhatsApp business. Perhatikan dekat skrin tu ada WhatsApp business. Jadi saya buka WhatsApp business, ini adalah WhatsApp business saya. Okey, perhatikan WhatsApp business saya ni. Dia punya ciri ke atas ni, setting ni sama sahaja dengan WhatsApp personal secara asasnya, tapi dia ada features-features tambahan. Kalau tuan-puan masih lagi pakai WhatsApp personal, pastikan pergi dekat setting. Sekejap saya punya earphone ni nak habis bateri, saya tukar sekejap minta tunggu sekejap. Okay, cubaan boleh dengar saya? Semua peserta boleh dengar saya? Cubaan. Kalau boleh dengar saya, minta komen dengar. Boleh dengar, alhamdulillah. Terima kasih Puan Mama Mila. Okey, baik. Kita kembali kepada kita punya WhatsApp business tadi. Okey, kita kembali kepada kita punya WhatsApp business tadi Kita start now, kita sharing. Okey. Kalau tuan-puan masih lagi guna WhatsApp personal, untuk convert jadi WhatsApp business ni, pastikan pergi dekat setting, pergi dekat chat dan pergi dekat bawah ni. Yang bawah ni yang saya klik chat backup. Jadi pastikan backup dahulu. Pastikan buat backup ni dahulu. Apabila kita dah buat backup, bila kita dah install WhatsApp business nanti, automatik kita boleh re-backup atau kita boleh restore balik. Automatik kita boleh restore balik. Apabila kita restore balik, kita punya chat history kita tak hilang. Itu dia, tak hilang. Jadi, saya nak bercerita sikit tentang kelebihan WhatsApp business ni.
Kalau tuan-puan perhatikan dekat sini, dia ada business tool. Yang ni WhatsApp personal tak ada. Yang atas sekali tu WhatsApp personal tak ada. Kita panggil sebagai business tool. Tekan pada business tool ni, dia ada banyak lagi features kat dalam tu. Atas sekali dia ada business profile. Yang dekat sini ni boleh tulis kita punya business profile kita kat sini. Boleh letak location kita punya business dan sebagainya. Ini kelebihan dia. Ini kelebihan dia, perhatikan boleh letak business profile. Dan bila kita letak ini, kontak kita yang save nombor kita automatic boleh tengok kita punya business profile. Jadi automatic, senang, sangat senang. Kita pergi laju-laju saja sebab kita ada banyak lagi benda lain. Kita ada katalog juga. Dekat katalog ni boleh letak produk. Kalau masing-masing tuan-puan ada jual produk, boleh letak katalog dekat sini. Itu kelebihan dia. Boleh letak katalog. Selain daripada tu, kita ada away message. Yang ni saya ingat kalau personal pun ada juga rasanya. Tapi kita ada greeting dan quick reply. Ini mahal ni. Ini quick reply ni sangat mahal. Quick reply ni sifat dia tuan-puan boleh setkan banyak perbualan, banyak skrip. Kalau mudah dalam bahasa closing ni, kita boleh letak skrip banyak dekat sini. Apabila kita ada banyak skrip, kita save banyak jenis quick reply, kita nak guna dia sangat-sangat mudah. Pergi sahaja dekat contoh grup kita ni kan. Saya ada skrip dah yang saya save. Tekan sahaja butang slash, automatic dia akan keluar skrip-skrip yang kita dah simpan tadi. Jadi cepat kita nak reply kan. Jadi contohnya kalau kita drive sekalipun, kita boleh reply je masa drive tu. Tapi kena sediakan dahulu kita punya skrip-skrip dekat sini. Jadi saya ada banyak skrip kat sini ni. Jadi skrip-skrip kat sini ni, bila contohnya kalau nak cepat customer PM, bila dah buat iklan nanti customer PM, jadi boleh dia tulis terus kat situ. Zap, hantar kat situ. Senang kan? Satu lagi untuk yang belum lagi, yang dah ada WhatsApp Business pun, saya rasa ada lagi yang belum tahu label ni. Label ni macam ni. Contoh Cik Ella ni kan, saya nak labelkan dia. Tekan je beberapa saat dekat situ, dia akan keluar ke atas ni logo yang label ni. Tengok saya tekan logo label, kita boleh labelkan chat ini. Contohlah Cik Ella ni new customer saya boleh labelkan dia sebagai new customer. Contoh Cik Ella ni prospek saya boleh tambah label baru, saya tulis label prospek. Ini mudah, nak closing sangat mudah, sangat senang nak pakai. Okey, kita labelkan sebagai prospek. Jadi apabila kita dah labelkan, dia akan jadi warna label yang kita label tadi. Jadi untuk kita sorting balik nanti senang. Kita boleh cari balik yang mana new customer, yang mana prospek. Kita mudah nak cari. Jadi kita pergi balik dekat setting. Kita pergi balik dekat atas ni. Kita boleh pergi kat label. Tengok, dia akan sort dekat sini. Jadi kita boleh tahu berapa orang yang prospek, berapa orang order complete, berapa orang paid. Boleh kita labelkan mereka. Sangat mudah. Okey, Puan Mama Mila tanya, tapi mudah korap tak WhatsApp Business ni? WhatsApp Business ni adalah betul-betul produk daripada WhatsApp. Ni bukan aplikasi cetak rompak ya Puan Mila. Jadi dari segi corruption dia, corruptness dia tu tak ada masalah. Dia sama juga dengan WhatsApp personal juga. Dia punya stabil tu. Sebab ni bukan aplikasi rekaan. Ni memang aplikasi yang tulen daripada WhatsApp punya company. Itu kelebihan dia. Jadi saya sharekan sedikit tadi. InsyaAllah tuan-puan akan trigger rasa nak pakai WhatsApp Business. Jadi boleh buatlah lepas ni WhatsApp Business. Jadi saya tutup dulu yang ni. Kita kembali kepada kita punya slide balik. Okey, soalan daripada Puan Mama Mila. Kalau terkena ban, okey baik. Dia sebenarnya Puan, bila kita kena ban ni, dia ada sebab-sebab yang tertentu. Contohnya kita blasting kepada nombor-nombor yang bukan kontak kita, ataupun kita hantar terlalu banyak mesej yang bersifat spam. Kita hantar kepada orang ni, kita blast 100 orang sehari, itu akan ada potensi untuk kena ban. Bila kena ban ni, potensi untuk kita dapat balik WhatsApp itu adalah sangat rendah. Jadi saya sarankan kalau boleh jangan sampai kena ban lah. Pastikan kita berkenalan dulu dengan orang yang